أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الصلاة والسلام على رسولنا المصطفى المبعوث رحمة للعالمين الهادي إلى صراطه المستقيم ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الفهم والعلم. Ya Allah, Kau beri kepada kami kefahaman ketika kami menuntut ilmu, fahman nabiyyin wa hifzal mursalin, sebagaimana kefahaman yang dimiliki oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Warzuqna al-hikmata wal aqla wa faqihna fid din, serta beri kepada kami akal yang pantas untuk menerima ilmu yang memberi manfaat dan kebaikan untuk hidup dunia dan akhirat kami. وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل حزن إذا شئت سهلا. Ya Allah, tidak ada suatu perkara yang apabila Engkau mudahkan ia, maka nescaya ia akan menjadi mudah. Oleh yang demikian, permudahkan urusan kami ketika kami menjalani urusan-urusan untuk kebaikan dan kesejahteraan kehidupan dunia kami, sehingga kami diberi kejayaan dan kemenangan sehingga kami berada di akhirat sana. Allahumma tammimna nurana wa tammimna bikulli khairin. Ya Allah, Engkau lengkap dan sempurna kami dengan cahaya kebaikan dan segala kebaikan yang membawa kepada kejayaan. Mudah-mudahan kami berjaya dunia dan kami berjaya pula di akhirat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita manjat syukur kehadrat Allah. Pada kali ini atau pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan, kita masih lagi mempunyai ruang dan peluang sama ada untuk kita menambah dan meningkatkan erti dan makna sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tuan-tuan, sahabat-sahabat semua faham dan tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala cipta kita manusia ni, tak kiralah kat dunia ni kita pegang jawatan apa, kita berada di mana, apa pun nama kita, kita hendaklah jadikan jawatan, kerja, nama, tugas, pangkat itu sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makna ataupun tiada ertinya kita disebut sebagai seorang doktor pakar ataupun seorang ahli profesional dalam hidup dunia, tetapi kita tidak profesional di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hamba kepada Allah. Sebab itu saya sebut di permulaan ini sebagai peringatan bersama. Walaupun kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang bapa, kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang anak, yang penting kita kena tahu kita hamba Allah. Apa makna kita sebagai suami kalau kita tidak mengikut perintah ataupun kita tidak suami hamba Allah?
Begitu juga apa makna kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, tapi kita bukan hamba kepada Allah. Kita taat, kita patuh, ataupun sebagai seorang isteri kita kata, sebagai seorang suami kita kata, kita bekerja cari duit, nafkah, buat balik bagi anak isteri makan. Kenapa? Kerana kita enggak kita sebagai seorang bapa. Kerana kita rasa kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang ayah. Sebenarnya kalau ikut ada seorang pakar, dia kata kita kena tukar ataupun kita kena letak jawatan-jawatan tersebut. Jawatan kita sebagai seorang bapa, letak jawatan bapa, letak jawatan sebagai seorang ibu, dan kita galas tugas kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Allah yang suruh kita, yang perintah kita cari rezeki bagi anak isteri makan. Bukan kerana anak, bukan kerana isteri, tapi kita cari rezeki kerana Allah. Allah yang wajib. Demikian juga isteri kaum ibu. Kenapa masak nasi, bancuh air bagi suami makan petang, ada cekodok sebagainya? Kerana dia suami kita, bukan. Kerana Allah suruh bila kita jadi isteri, Allah yang perintah kita. Allah yang suruh kita isteri ni taat kepada suami. Maka sebab tu saya nak sebutnya, jadilah kita sebagai hamba Allah. Itu penting tuan-tuan. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung bicara kita dalam tafsir ataupun kita mengambil faham ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Insya-Allah kita sambung pada ayat yang ke-259. Surah Al-Baqarah ayat 259. Kesinambungan atau sambungan kepada cerita kita di bulan yang lalu, berhubung dengan kisah dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, ataupun disebut dengan nama Numrud. Kita orang Melayu biasa sebut nama Namrud, tapi disebut dalam hadis ataupun disebut dalam kisah Arab, dia kata dibaca dengan nama Numrud. Tak apa tuan baca Numrud ke, Namrud ke, Nimrud ke, tak apa. Jangan baca beruk sudah. Tak, bunyi kasar sikit ni. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita ni sambung. Bagaimana setelah mana Nabi Ibrahim dialog dengan Namrud, cerita tentang ketuhanan, Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan lagi kepada kita supaya kita ataupun supaya tidak ada lagi manusia di akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad ni perangainya seumpama Namrud tu. Walaupun kita tidaklah raja, walaupun kita tidaklah sebagai seorang pemerintah, tapi perangai itu seumpama Namrud. Masih lagi duk bersak, masih lagi bersangka buruk, masih lagi sangsi, masih lagi ragu, tak rasa keyakinan di dalam bab ketuhanan. Dalam soal agama tak rasa benda tu penting. Rasa benda agama ni benda main-main, benda remeh-temeh je, benda kedai kopi je, benda main sebagaimana cerita-cerita Pak Pandi gitu agak. Tidak tuan-tuan. Bukan cerita agama, bukan cerita bab ketuhanan ni cerita sekadar kita cerita sebagai cerita mana cerita-cerita penipu rara, sambil-sambil minum kopi, sambil-sambil makan teh tarik, sambil-sambil sembang, sambil-sambil ini kita cerita bab Tuhan. Tak. Bukan nak sebut gitu. Ketuhanan ini ialah satu cerita ataupun satu perkara yang perlu diimani, diyakini dan dipegang dengan kuat, sebagaimana kata Nabi, addu alaiha, sebagaimana kita gigit dengan gigi geraham tu. Nah, baik muslimin yang dirahmati dan kasih sekalian, sebagaimana biasa kita baca dulu ayat ini, kita mengambil tafaul ataupun kita mengambil keberkatan daripada ayat yang kita nak sebut cerita dia pada malam ini, insya-Allah. Ayat 259. Sama-sama kita mengambil keberkatan tuan-tuan ya. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها
فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini disebut mengenai kisah di mana Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam ayat yang kita baca terdahulu 258, Allah kata alam tara ilal ladzi, Allah tanya kaum Bani Israel, asal ni tanya Bani Israel dahulu, tidakkah kamu atau mereka pernah tahu cerita bagaimana dialog Nabi Ibrahim dan Namrud. Sambung ayat ini Allah kata ataupun kallazi, maknanya atau adakah alam tara ilal ladzi marra ala qaryatin. Alam tara ilal ladzi itu kita sebut sambung dia tu maksudnya ialah alam tara ilal ladzi marra ala qaryah. Tidakkah mereka juga, kamu juga pernah dengar, pernah datang tiba sampai cerita kepada kamu mengenai kisah bagaimana qaryah, satu kampung, hiya khawiyah, sebuah kampung halaman dia jadi sunyi, khawiyah, kosong, tak ada orang. Bagaimana Allah SWT kata tidak orang pernah dengar satu kampung. Bukan kata kecil tu, qaryah ni kampung. Kalau kita kata mungkin seksyen 19, seksyen 20 ni, satu kampung ni penduduknya habis, tak ada belaka, habis. Khawiyah ala urushiha, tidak ada seorang pun atas rumah. Maknanya rumah, mungkin rumah ada, orang tak ada. Setengah riwayat kata orangnya hancur, orang tak ada, beserta rumah-rumah sekali habis. Tapi setengah pendapat kata orang saja tak ada, rumah ada. Rumah masih kekal, tapi kosong, ada orang. Kenapa? Kenapa? Allah nak sebut bagaimana cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud hari itu, apabila Namrud berdialog cerita mengenai Tuhan, mengenai Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, Nabi Ibrahim jawab, Allah ni yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim kata Allah ialah dia yang boleh menghidup dan beri mati. Allah nak tunjuk, nak suruh beritahu faham bagaimana Allah buat. Allah dah tunjuk kepada manusia dahulu. Disebut zaman kisah ni berlaku di zaman kisah Nabi Uzair.
Seorang Nabi disebut dengan nama Uzair, dan Uzair ini ia disebut sebagai seorang yang mempunyai kekuatan lah, atau seorang Nabi. Kalau tak silapnya ia disebut sebagai cucu tak silap saya, cucu kepada Nabi Harun. Cucu kepada Nabi Harun. Baiklah muslimin yang rahmati Allah SWT, itu nak sebut cerita Uzair, tak bukan Uzair. Nak sebutnya kisah ni berlaku di zaman Nabi Uzair, di mana perkampungan tersebut Allah matikan kata. Setengah riwayat kata Allah matikan, setengah riwayat kata Allah tidurkan mereka. Satu kampung ni sunyi, tak ada seorang pun yang hidup. Satu kampung tuan-tuan, tak ada seorang pun hidup. Sunyi, mati tadi. Dan dikatakan mati mereka itu selama lebih kurang 100 tahun. Tapi lepas tu hidup balik, tuan. Cerita ni Allah nak sebut dulu. Allah kata aku boleh hidup, boleh mati. Yang Namrud kata dia boleh hidup, boleh mati. Bila dah mati dia tak boleh hidup balik dah tu. Cerita kita hari tu kan. Namrud kata mula-mula dia panggil 2 orang yang salah daripada penjara. Seorang dia kata yang ni aku bebas, yang ni aku bunuh. Tengok aku boleh hidup, boleh mati. Yang dia dah bunuh tu boleh hidup balik tak? Boleh. Allah Subhanahu taala nak sebut tidak, Allah sebenarnya bukan bodoh macam Namrud tu. Allah kata dia boleh hidup, boleh mati. Tengok yang mati semua tahu. Semua penduduk satu kampung ni sunyi sehingga kampung tu dikatakan khawiyah, seolah-olah tak ada orang, tidak ada manusia. Sebab apa? Sebab dimatikan oleh Allah. Allah kata qala anna yuhyi hadhihi Allah. Bagaimana Allah menghidupkan yang dah mati tu? Dan dikatakan bila dihidupkan balik fa amatahu Allah. Allah matikan mereka mi'ata amin, bukan sikit, 100 tahun tuan-tuan. Tapi bila Allah SWT hidupkan mereka, qala kam labista, bila Allah tanya berapa lama mu mati, berapa lama mu tidur, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Sebahagian daripada penduduk kampung itu, nanti penduduk kampung ni setengah riwayat kata Baitul Maqdis, setengah pendapat mengatakan bahawa ia merupakan kampung dinamakan Dair Hilqan, iaitu sepanjang Syatil Dajlah, di pinggir laut Dajlah, sungai Dajlah. Sebelah mana? Sebelah barat, sebelah timur tengah kan. Begitu. Baik. Muslimin yang rahmati dan kasih sekalian, jadi bila Allah Subhanahu wa taala hidupkan balik mereka ni, penduduk kampung ni, setelah lebih kurang dikatakan itu, maka bila tanya kepada mereka, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Sebahagian daripada mereka kata kami ni labistu, kan kami tidur, kami berehat sekejap, sama ada separuh hari ataupun 1 hari. Sebabnya dikatakan mereka ni dimati ataupun ditidurkan di waktu pagi, masa matahari tengah naik, dan bila dia sedar matahari dah petang. Itu dia kata macam sehari, rasa macam 1 hari. Allah Subhanahu wa taala nak sebut kepada kita bagaimana rasa 1 hari. Kita rasa 1 hari sebenarnya 100 tahun dah. 100 mi'ata'am, bukan 1 tahun, 100 tahun tuan-tuan. 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Bayangkan di akhirat nanti Allah sebut ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1000 tahun dunia ni sama seperti 1 hari akhirat pula. Yang ni tidur dia rasa sehari, tapi sebenarnya dah 100 tahun. Tapi Ashabul Kahfi tidur lama lagi tuan-tuan. Berapa tahun? 309 tahun Ashabul Kahfi. Bila dia bangun tu sama juga, bila tanya berapa, dia kata macam tidur sehari baru. Baik, muslimin yang dirahmati dan kasih sekalian, nak tunjuk Allah Subhanahu wa taala, nak bagi tahu kuasa dan milik Allah SWT ni tidak ada banding. Nak banding dengan sebut manusia dia hebat, dia berapa, semua tu ialah hanya sementara, ataupun kehebatan yang dimiliki oleh manusia hanya sedikit sahaja, atau sedikit cuma. Jadi bila Allah SWT bangunkan mereka, lepas setelah mereka tidur ataupun direhatkan, walaupun tidur rehat tu,
sebahagian kata mereka ni disebut sebagai seumpama tidur, di mana Allah Subhanahu wa taala tarik mereka ni ialah ada beberapa perkara. Yang pertama ditariknya ialah, kata dengan dia, ditariknya ialah perasaan faqidul his, tak ada rasa apa-apa. Nak tidur 100 tahun ni tak ada rasa apa, tidak berasa lenguh, tidak berasa pening, tidak berasa apa. Kita cuba tidur 2 hari nak tahu rasa macam mana. Bangun lapar ada rasa, nak kecing, nak buang air, nak berak, ada macam-macam rasa. Cuba tidur. Tapi Allah SWT bagi kuasa, tunjuk kuasa dia, diberi tidur 100 tahun tapi tak rasa apa. Faqidul his, dia kata. Wal harakah, tidak ada rasa ngantuk, tidak ada rasa lemah, rasa lapar, dan tidak bergerak. Tidur tu tanpa ada pergerakan apa-apa. Nah, sebab tu dia berasa macam sekejap je. Kalau kita tidur lama pun tuan-tuan, tak boleh tidur lama. Sekejap kita balik ke kanan, duduk balik ke kiri, menentang, meniarap, mengiring. Tak, bila tidur lama sikit, berapa jam kita tidur? Tak ada kata 1 hari. Nah, kita tidur balik malam ni, kita tidur 3, 4, 5 jam. Nah, daripada pukul 10, 11 kita tidur, bangun pukul 4, pukul 5. Nah, berapa kali pusing dah. Mula-mula tidur mengiring kanan, panggil kanan, kiri, pak kiri, menentang, niarap, macam-macam. Nah, tidur kita tu. Tapi yang ni disebut oleh kerana nak suruh, nak supaya dia tu tak rasa tidur lama, dia tidak ada rasa apa-apa, tidak ada pergerakan, wal idrak, dan tidak ada rasa, tidak ada rasa, tidak dengar orang cakap apa, sebab semua dia tidur berlaku. Satu kampung habis, khawiyah, sunyi kampung tu, khawi. Nah. Cuma kata dengan dia, biduni an tufariqa ruh al-badan, tanpa dikeluarkan roh daripada badan sahaja. Maknanya dalam keadaan seperti orang tidur. Dia kata seperti an-naumul mustaghriq. Seperti orang tidur nyenyuk. Kita ni bila penat, bila letih, kita tidur, kata tak gerak-gerak lah. Nah, daripada tidur sama tak sedar apa. Gitu. Nah, Allah SWT bagi. Banyak Allah SWT nak tunjuk kuasa dia kepada kita. Sebab tu disebut di sini, kata dengan dia, nak menunjukkan akan qudratullah, bagaimana kuasa dan kemampuan Allah. Dia boleh jaga kulit kita, badan kita, rasa kita, tak ada rasa apa, kulit tak haus, tak apa-apa, walaupun dalam keadaan 100 tahun tuan-tuan. Kita sekarang ni hidup berapa puluh tahun? Tu Haji berapa puluh umur tu Haji? 80 sampai 50 dah, kan lebih. 80 tahun, kalau kata usia 80 tahun, kulit berubah dah. Daripada dulu sekarang kulit berubah dah, baru 80. Ni kita duk makan suplemen macam-macam, jaga. Ni tidur dalam keadaan tidur tak bergerak 1 tahun, kulit tak berubah apa-apa. Kalau kita kata pelik tu, tidak pelik, ini kehendak Allah. Iza arada syai'ah, bila Allah nak sesuatu, dia akan jadi, dia akan berlaku. Bukan berlaku sesuatu dengan kehendak kita. Jadi muslimin yang rahmati dan dikasihi Allah SWT, cerita kita ini nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemampuan dan kekuatan yang tidak boleh dipertikaikan. Walaupun dikatakan manusia ramai masih lagi mempertikaikan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin rahmati dan kasih sekalian. Baik, balik cerita kita tadi, bila Allah SWT bila tanya balik pada penduduk kampung, dikatakan Baitul Maqdis tadi, bila mereka bangun, tanya berapa lama tidur, masing-masing jawab yauman, 1 hari, ataupun paling tidak setengah hari, separuh hari. Maka bila begitu, dia kata fanzur ila ta'amika wa syarabik, cuba mu tengok. Uzair kata cuba tengok kepada makanan-makanan kamu. Cuba tengok makanan mereka ni. Sebelum mereka berjalan tu, mereka dikatakan penduduk kampung tu buat bekal. Mereka ada bekalan daripada ta'am, makanannya dikatakan mereka menyimpan buah-buah tin. Buah tin dia kering ke? Buah tin di dalam, dikatakan buah tin itu disimpan di dalam bakul-bakul. Sillatun tin, dalam baku-baku, dan qadahun asirun wa syarabika, dan minuman di situ ialah air perahan. Asir ni air perah, jus lah.
air buah. Perahan daripada air itu ada beberapa jak, qadah. Kalau kita kata dalam apa benda, jak lah senang, senang faham sikit. Qadah ni, bukan kedah ni, dalam satu bekas. Baik. Jadi bila sedemikian, Allah SWT kata, cuba tengok, lam yatasannah. Walaupun dah beratus tahun, makanan buah tin, air perahan jus tadi, lam yataghayyar, kata dengan dia, bimarris sini, tak berubah. Tu mereka bangun-bangun tengok air molek-molek, tengok air elok lagi, tak ada rasa masam, buah tin masih lagi elok. Allahu akbar tuan-tuan. Bukan kata manusia je tak berubah, buah dengan air pun tak berubah lagi. Maka Allah sebenarnya sebut lagi, tengok air tak berubah walaupun dah lama. Wanzur ila himarik, cuba kamu tengok kepada binatang ternakan kamu seperti himar, kardal-kardal yang kamu bela. Walinaj'alaka ayatan linnas, kesemua itu nak jadikan sebagai dalil, untuk jadikan sebagai hujah ataupun bukti kepada umat manusia bagaimana kuasa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tengok kepada minuman, makanan mereka, binatang ternakan mereka, masih elok-elok, tak berubah apa, masih sama. Ratus tahun ni tuan-tuan. Kalau kita ada kereta, berapa kali kena beki dah. Kalau kereta lah, dia tak rosak pun mana kali beki dah. Ratus tahun ni tuan-tuan. Baik.
La ilaha illallah. Baik muslimin dan rahmati dan kasih sekalian, tak maaf undur sikit, pak silap saya beritahu. Kemudian bila mana Allah SWT sebut supaya tengok kepada makanan dan minuman, makanan dan minuman mereka tak jejas, lam yatasannah, lam yataghayyar, tak berubah. Makanan minuman mereka tak berubah. Tetapi bila mereka disuruh lihat kepada binatang-binatang ataupun ternakan mereka seperti disebut dalam ayat ini, wanzur ila himarik, bila tengok kepada himar, binatang ternakan mereka yang tinggalnya tulangnya. Maknanya binatang mereka yang duduk-duduk mereka tambak ikat kat rumah mereka atau sebagainya mereka bela tu, tinggal tulangnya tuan-tuan. Tak, makanan tak berubah, minuman tak berubah, tapi binatang hancur, tinggal tulang tu. Tak, ini pelik juga tu. Tak, buah tin, air perahan, jus tak, tidak terjejas apa-apa, tapi binatang hati hancur habis tu. Tinggal tulang tu. Tulang je ada. Semua Allah SWT nak sebut bagaimana Allah boleh memberi manfaat ataupun kebaikan seperti makan, minuman, makanan tak rusak apa-apa, tetapi binatang balik dalam keadaan kosong. Cuma dia sebutnya, dia kata ini suatu dalil ataupun suatu hujah Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut kepada kita ataupun nak ingatkan kepada kita umat manusia, terutama sekali kita orang beriman, bahawa kebangkitan di akhirat kelak ialah satu perkara yang sangat mudah. Sebab sebahagian daripada manusia tengok sendiri. Penduduk di zaman Nabi Uzair ni tengok sendiri, lihat sendiri dengan mata kepala mereka bagaimana himar, binatang ternakan mereka yang tinggal tulang tu hidup balik. Jadi kalau Allah SWT sebut kita manusia ni dia akan dibangkitkan balik walaupun dah hancur dah ataupun tinggal tulang je, tidak menjadi suatu benda yang masalah, bukan satu perkara yang payah. Sebab Allah kata summa nunshizuha wanzur ilal izam kaifa nunshizuha. Cuba kamu lihat bagaimana tinggal tulang-tulang je, tulang binatang ternakan mereka himar tu, kaifa, bagaimana kata Allah, nunshizuha, kami balut balik, kami hidup balik, kami kembang balik dia. Allah pakai dengan tulang tu, mereka tengok dengan mata kepala mereka, daging cantung balik, dari kulit kemudian jadi binatang kaldai tu hidup. Dan dikatakan bila Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut ataupun dah cipta buat balik himar tadi, maka Allah utuskan satu malaikat ataupun disebut dengan dia disebutlah nama malaikat mana, cuma dikatakan Allah hantar malaikat tiup balik roh kepada binatang ataupun yang dah mati tu, bagi dia hidup, supaya di depan mata manusia dia lihat sendiri. Sebahagian daripada Bani Israel, penduduk kampung yang dahulunya sebahagiannya pengikut kepada Namrud, yang tak percaya tentang ketuhanan, tidak beriman kepada Allah SWT, tak percaya dengan hari akhirat. Allah kata, yang kamu ragu tu, tengok dengan mata kamu sendiri bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan dia. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah SWT sebut, maka Allah SWT kata summa naksuha lahma, kemudian Allah pakai atau Allah balut tulang-tulang tadi dengan daging, maka jadilah ia sebagai seekor keldai balik dan diberi roh. Falamma tabayyana lahu, setelah nyata tabayyun, ini tabayyun kita sebut balik, sebagaimana kita dah sebut hari itu, inilah yang disebut di dalam kita baca dalam surah dalam Al-Quran yang disebut dengan nama Ainul Yaqin. Mereka tengok dengan mata lendir sendiri bagaimana yang asalnya tulang sahaja kemudian disalut balik dengan daging dan jadi seekor binatang balik lengkap sempurna, dan kemudian dia hidup. Ini disebut sebagai
ainul yaqin. Nah, tengok benda tu dengan mata sendiri, dah yakin, tak percaya lagi. Kalau kita kata kita disebut sebahagian daripada kita hari ini, kita kata ilmu yaqin. Tak. Kita yakin, kita tahu dan kita yakin. Apa dia? Akhirat. Nampak dengan mata? Tak, belum. Tak. Kita tahu dengan yakin api membakar. Kita tahu dan kita yakin makan kenyang. Tak. Tahu? Tahu. Yakin tak? Yakin. Sebab tu kita makan. Kita tahu kalau kita ngantuk kena tidur. Tak. Tidur baru dia selesai ngantuk ni. Makanlah ubat, makanlah apa tak jadi. Dia ngantuk juga. Ubat ngantuk, tidur. Tak. Orang kita ni dia ngantuk, dia pergi makan, minum, tak jadi apa semua tu. Buat sementara je. Mana dia akan ngantuk? Ngantuk dia akan tidur. Kita tahu. Tidur tu ubat kepada ngantuk. Tahu dan kita yakin. Bila tidur, sekejap tak apa dah. 10-15 minit je dah hilang ngantuk. Boleh bawa kereta, boleh berjalan. Tu kita tahu ilmu dan kita yakin. Kita percaya. Itu dipanggil ilmu yaqin. Dia nak sebut tadi cerita dalam kisah penduduk ni, dia diberi oleh Allah SWT. Bukan sahaja dia tahu dan dia yakin, tapi disebut dengan ainul yaqin. Dia tahu dan dia nampak dengan mata kepala sendiri benda yang dia yakin. Sebagaimana kita tengok bahawa mungkin orang kata jangan main api nanti terbakar. Tak, kita tahu dah tapi tak pernah. Tiba-tiba satu hari ada orang main api terbakar. Baru kita nampak terbakar tu, itu dipanggil ainul yaqin. Tak, nampak dengan mata benda yang diketahui sebelum itu. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tahu dan yakin ini tuan-tuan, ataupun lihat dan yakin ini sebagaimana disebut oleh dalam cerita-cerita kisah-kisah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja atas muka dunia dikatakan yang pernah ataupun yang diberi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dia nak tengok Tuhan tapi Allah SWT tak bagi. Dalam cerita mungkin nanti tak akan datanglah bagaimana Nabi Musa bersama dengan pengikut dia pernah tengok. Hari ini wahai Allah, kami nak tengok Allah. Pengikut-pengikut Nabi Musa kata, bagaimana kami wahai Musa, boleh tak kami bagi tahu Tuhan, kami nak tengok Tuhan. Nak lihat Allah tuan-tuan. Kita kata hebat-hebat manusia sekarang ni tak ada lagi. Tak, hamla, orang Kelantan panggil hamla. Tak, degil dia tu siapa? Kalau betul Tuhan, aja aku nak tengok Tuhan macam mana. Ada ke Junaid? Ada orang. Dia hebat-hebat sekarang ni pun paling-paling dia tak percaya Quran gitu je. Dia tak ada lagi tak percaya ke Tuhan. Kalau Tuhan ni ada, Allah ni ada, bagi aku nak tengok dia macam mana. Tapi zaman Nabi Musa ni tuan-tuan, tak apa nak tengok Allah. Sehingga Allah bila Nabi Musa beritahu kepada mereka, kepada Allah, Allah kata mu tak mampu nak tengok. Kalau betul mu nak tengok, mu bawa pengikut-pengikut kamu pergi kepada satu bukit. Allah kata apabila Allah SWT tajalla lil jabali rabbuhu, bila Allah Allah jelma macam mana wallahu an tajalla. Perkataan tajalla Allah, kalau kita sebut bahasa kita, Allah zahirkan Allah pada bukit. Bila Allah bukit itu hancur, dikatakan lenyap bukit itu. Bukan saja bukit itu lenyap, Nabi Musa dan pengikut-pengikut dia pun pingsan. Dan dikatakan semasa mereka pingsan, malaikat Jibril datang turun peluk Nabi Musa. Takut Nabi Musa terkejut, takut jadi pecah ataupun kerana terkejut nampak tu bukit itu hancur. Haji Nadir, manusia kita tak tahu macam mana. Maka dikatakan Jibril turun peluk Nabi Musa. Takut Nabi Musa ni mati, putus tangan kau, nak belok hidung kau. Bagaimana hebat kuasa Allah SWT, tak mampu itu. Dia oleh kerana itulah disebut dalam kisah, dikatakan bila Isra' dan Mi'raj, Nabi Musa ni yang bawa pengikutnya pernah minta nak tengok Allah tapi tak bagi. Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Allah SWT naik ke Sidratul Muntaha, jumpa Allah, boleh tengok Allah SWT. Dan dikatakan Nabi Muhammad jumpa Allah 9 kali. Pada malam tu Nabi Musa minta turun. Nabi Musa tanya Muhammad, mau pergi aku dulu cerita. Kalau kita cerita dulu pun aku pengikut-pengikut aku pernah teringin nak tengok Muhammad, nak tengok Allah. Tanya Allah nak minta tapi tak mampu, sehingga pingsan habis. Dia katakan pengikut Nabi Musa dikatakan mati
Mati semua 70 orang pengikut Nabi Musa yang dia pergi tu, mati belaka. Tapi Allah SWT nak hidupkan balik, dan setengah riwayat mengatakan, cerita kata hidup dalam keadaan muka pucat belaka, takut. Tu orang kata, orang tua-tua sebut kalau muka pucat mayat ni jenis degil. Tu mari sana. Ya je nanti. Orang tua cakap sebab saya ni orang muda lagi, je nanti tua sikit. Ya ke tak? Ya, ya. Ya ke je? Orang tua-tua cakap lah, kalau jenis muka pucat mayat ni jenis degil. Ada ke pucat mayat ada ni? Tak ada. Ke ada? Ada Baik muslimin yang rahmati dan kasih sekalian. Jadi cerita bila Nabi Musa tanya Nabi Muhammad pada istiwa Isra' tu, Muhammad, apa yang kamu jumpa, kamu lihat Allah? Maka Nabi cerita tu lah, bila Nabi Musa kata mungkin kena pergi balik. Bila Nabi Muhammad kan berulang alik pergi. Daripada 50 sembahyang jadi 5 tu, bila yang terakhir 5 tu tinggal 5, Allah bagi tahu dah Muhammad, wahai Muhammad, 5 ni seumpama 50. Makna situ dah kalau kita kata dia ada hing dah. Allah dah bagi hing dah, cukup dah 50. Bila turun Nabi Musa bagi tahu, Nabi Musa kata pergi lagi sekali. Nabi Muhammad kata dah, Allah pun dah bagi hing dah tu. Dah bagi dah kata-kata tu. 5 ni sama 50. Tak pergi dah. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dapat wallahu a'lam bis-shawab, jumpa Allah dan lihat Allah. Nabi lain tak ada. Bagaimana melihat Allah? Setengah ulama kata kita dengan Allah sebenarnya Allah tutup. Allah tak tutup pandangan mata kita agar kita tidak dapat melihat Allah. Apa yang menghalang bukan tak ada. Allah tak bagi je. Kalau Allah bagi tak ada apa-apa, boleh je lihat kan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia naik dia boleh lihat. Cuma nak cerita bagaimana Allah tak boleh. Nak cerita macam mana? Sebab Allah kalau cerita macam ni, itu makhluk lah. Kan? Kalau dia kata Allah ni begini, itu adalah makhluk. Selagi mana? Sebab Allah ni laisa kamitslihi. Allah tidak ada suatu benda yang boleh diumpamakan. Kalau umpama Allah ni begini, maka ia adalah makhluk. Baik, balik pada cerita kita sikit lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana penduduk-penduduk tadi dah melihat akan kuasa Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka yang asal dikatakan mati, mereka seolah-olah terpinga-pinga juga tuan-tuan. Bila bangun tidur, bangun saja sedar saja. Bila orang tanya, rasa macam separuh hari, rasa macam 1 hari je tidur. Tapi dikatakan 100 tahun mereka tidur. Kalau zaman Ashabul Kahfi, mereka tak percaya juga. Bila mereka pergi nak beli, nak bawa duit, pergi kedai. Orang tuan kedai terkejut tengok duit. Duit apa ni zaman bila? Dah 300 tahun aja nanti. Duit zaman 300 tahun dahulu. Kita cuba tengok duit tahun, duit ringgit, RM1 yang tahun 80 dengan sekarang. Sama tak? Budak sekarang, waktu ni duit apa ni bang? Duit zaman kita muda-muda dulu macam mana tuan-tuan? Duit macam mana aja ada? Duit sen kertas. Mana ada duit kertas lagi? Semua duit sen. Sekarang cuba bagi kat budak. Duit apa? Tak tahu. Tu kita baru terlepas, baru 20-30 tahun, tak sampai 100 tahun. Bayangkan mereka tu ratus tahun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa dan kehendaknya mampu melakukan segala sesuatu. Jadi setelah mana cerita tadi, maka mereka telah tengok, mereka telah lihat hima binatang mereka tinggal tulang. Mereka bangun, mereka sudah tentu terpinga-pinga macam mana. Sebab tu mereka rasa mereka tidur sekejap. Tengok makanan buah tin yang dia bawa, air minuman yang dia bawa masih elok-elok lagi. Kalau kita kata bawa air tebu, air tebu 1 hari masam dah. Tak boleh dah, bukan ada peti sejuk. Duduk dalam bekah. Dikatakan dalam asir dia tu dalam jak. Qadahun asir, air perah tu dalam jak. Kalau 1 hari masam dah. Tapi elok-elok. Macam mana dia tak? Bila dia tengok air makanan dia buah tin, air elok, tapi tengok kepada binatang tinggal tulang. Tak pening. Tidak rasa macam mana. Air benda ni patutnya buah dulu basi. Buah dulu yang tak elok, binatang boleh hidup. Tapi binatang tinggal tulang, yang tu elok. Terbalik. Maknanya berlaku suatu perkara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat difikir oleh akal manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala
cerita dalam banyak ayat dalam Al-Quran mengenai apa yang Allah Subhanahu Taala jadikan ini sebagai suatu bukti ataupun sebagai suatu dalil alal bi'sah, dalil kepada kita umat manusia bahawa suatu masa kelak selepas kematian, semua kematian kita akan ada satu hari dipanggil hari kebangkitan. Kita akan dibangkit balik. Janganlah tuan-tuan kata ataupun bertanya soal bagaimana Allah nak bangkit, nak hidup balik, kita dah mati, hancur lebur dalam kubur, tak ada apa dah, tinggal tulang belulang. Tak. Walaupun sedemikian, Allah tu beritahu, kan? Sebagaimana mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ada seorang kawan dia, seorang ustaz mandikan jenazah dekat hospital. Dikatakan ada seorang, bukan orang Malaysia, dia datang Malaysia mengikut jemaah, datang Malaysia, maka dia seronok duduk Malaysia, dia nampak, maka dia minta untuk jadi imam di sebuah surau. Bila dia diminta, dia bagi, orang bagilah kerana dia ada kebolehan walaupun dia tidak mempunyai apa-apa. Cuma oleh kerana dia bertugas imam tu tak berapa hari je, hanya beberapa hari, tapi orang kenal dia ni orang yang baik, malam-malam ataupun dia sentiasa bangun di waktu malam, solat tahajud dan sebagainya. Ketika oleh Allah SWT satu hari dia jatuh sakit, meninggal. Tak ada dokumen apa-apa. Masuk hospital, hospital tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak mandi, sebab dia tidak ada dokumen. Maka ramailah jemaah-jemaah surau tu pergi bagi sokongan secara moralnya untuk menceritakan bahawa si fulan ni mereka kenal, memang tak ada. Maka nak uruskan jenazah dia tu dikatakan simpan dalam bilik mayat lebih kurang 6 bulan Haji Nordin. Urusan nak cari dia pun tak ada. Kat mana nak ke bumi? Tak. Lubang kubur ni tuan-tuan payah nak kenal tuan-tuan kadang-kadang. Baik cari lubang goh nak. Nak tanam lubang kubur payah. Walaupun mungkin mudah je. Nak payah cari lubang goh senang sikit. Lubang kubur ni payah juga nak cari walaupun mati. Jadi sebut nak cerita hamba Allah SWT ni orang yang baik. 6 bulan dikatakan ustaz tu kata duduk dalam bilik, dalam jenazah, dalam apa peti beku tu, keluar selepas 6 bulan mayat masih lagi berpeluh dahi dia dan masih lembut, tak kerah. Katanya 6 bulan dalam peti air ni beku dah, tapi masih lagi lembut, tak kerah. Allah SWT tunjuk mukjizat dia gitulah kepada hamba Allah SWT, kepada mereka yang baik. Tak ada tuan-tuan kita nak mari duduk masjid. Baik, muslimin yang dirahmati dan kasihan, nak ceritanya kuasa Allah. Allah mampu buat sesuatu kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kan? Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka ayat kita yang terakhir tadi, setelah mana dihidupkan, Allah kata falamma tabayyana lahu qala a'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Setelah mana disebut sedemikian, maka sebahagian daripada penduduk ataupun mereka yang berada di kampung yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, bersama dengan pimpinan mereka ataupun nabi mereka, menyatakan bahawa a'lam, sekarang mereka dah sedar, mereka dah faham, mereka dah tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha berkuasa, Allah lah yang mampu melakukan segala sesuatu. Yang dahulunya mereka percaya ikut kata-kata Namrud tu, tak percaya tentang Tuhan, tak percaya tentang segala hari akhirat apa-apa lagi. Akhirnya setelah mana mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, maka mereka percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu menandingi kuasa dan kehendaknya. Kita manusia sangat lemah, kita manusia hanya mampu mengikut apa yang diizin ataupun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, itu cerita kita. Insya-Allah ayat selepas ni 250 260 ni pun masih lagi nak cerita, nak sebut bagaimana dialog dengan Nabi Ibrahim tadi, dialog Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ceritanya walaupun ayat yang kita akan sebut nanti ayat 260 ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut cerita bagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ataupun Nabi Ibrahim minta dengan Allah nak tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan sesuatu yang dah mati. Walaupun cerita ni lebih kurang sama macam tadi,
Cuma ayat yang 260 nanti Nabi Ibrahim minta dengan Allah. Ya Allah, kata dengan Nabi Ibrahim, iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, bagaimana kamu menghidupkan yang dah mati, orang mati. Maka Allah tanya Nabi Ibrahim, mu tak percaya ke? Nabi Ibrahim kata bukan tak percaya. Setengah ulama sebut bagaimana sindiran yang dibuat oleh Nabi Ibrahim kepada Namrud ataupun pengaruh yang dibuat oleh kafir. Dah mu tak percaya, aku fakta dengan Tuhan, Allah SWT tunjuk. Hari tadi mu tak percaya. Ke Nabi Ibrahim nak sebut, kita kata tanya itu, Nabi Ibrahim tanya sebagai orang Melayu panggil perlilah. Nak perli ataupun nak menganying, nak menganying kepada orang-orang kafir yang tidak percaya dengan ketuhanan ataupun benda yang dah mati dan hidupkan kembali. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ringkasannya, kita umat Islam disuruh percaya, yakin bahawa setiap yang hidup akan mati, dan setiap yang mati akan dibalas ataupun dihidupkan kembali untuk menerima pembalasan sama ada baik ataupun buruk. Oleh yang demikian, kita disuruh mohon, kita disuruh minta, berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita daripada keburukan-keburukan, keluarkan kita daripada kejahilan-kejahilan, keluarkan kita daripada perkara-perkara yang tidak betul, keluarkan kita daripada perkara-perkara yang punah ataupun yang rosak, sama ada dari sudut akidah, dari sudut ilmu, dari sudut kepercayaan, dari sudut pegangan, dari sudut mana sudut pun kita diminta supaya Allah keluarkan kita daripada perkara tersebut ila nur, kepada cahaya kebenaran, supaya kita selamat di dunia dan kita juga akan selamat di akhirat sana. Jadi saya rasa sekadar itu sebagai renungan bersama pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dan cerita kepada kita, bagaimana umat dahulu yang tidak percaya kepada Allah, bila Allah tunjukkan kepada mereka apabila mereka melihat, maka mereka percaya. Kita hari ini Allah dah sebut, Allah dah cerita dalam Quran apa yang dah berlaku dahulu kala, adakah kita masih tidak percaya? Tanya diri tu. Kan? Tanya diri kita. Adakah kita masih tidak percaya, kita masih ragu tentang beriman dengan Allah, kebangkitan hari akhirat, walaupun dah dicerita, dah disebut dalam Quran dengan berbagai-bagai cerita dan susun atur dengan susun aturnya? Adakah sebahagian daripada masyarakat kita, daripada kita tidak percaya? Mudah-mudahan kita diberi kebaikan bersama untuk berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Saya rasa sekadar itu sebagai renungan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah daripada kekurangan dan kelemahan saya, minta ampun dan maaf pada semua. Insya-Allah pada bulan hadapan atau kali yang akan datang, kita akan bersama lagi sebagaimana kita sebut tadi, cerita seterusnya bagaimana Nabi Ibrahim minta nak tengok, nak lihat bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang dah mati, insya-Allah. Baik, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والإيمان وتقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
Allahumma ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, sucikan hati sanubari kami daripada segala dosa dan noda, dan Kau lapangkan hati kami dan lapangkan dada kami, tenangkan akal fikiran kami, bukakan hati dan pintu hati kami untuk kami mudah menerima ilmu dan pengetahuan yang memberi kebaikan kepada keimanan kami, menambah dan menguatkan ketakwaan kami, mengikat dan mengukuhkan pengabdian amalan dan ketaatan kami. Semoga kami berjaya di dunia dan kami mendapat dan mencapai kejayaan yang lebih besar apabila kami berada di akhirat kelak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.